Okey. Okey, sekarang kita rekod ya. Kita ulang balik hamzah tu daripada pangkal halqum a, i, u. Yang ini saya rasa tak ada masalah. Jadi saya tak spend lama. Yang satu lagi huruf dari pangkal halqum adalah huruf ha. Bunyi ni kita boleh sebut macam biasa. Ha, hi, hu. Cuba semua sebut. Ha, hi, hu. Betul. Kita tak ada rasa usaha lebih nak membunyikannya kan? Biasa. Tak perlu macam nak rendahkan apa ni bunyi tu jadi ha sampai ke dada, tak perlu. Tak perlu sampai ha, hi, hu, tak payah. Sebut macam biasa je. Ha, hi, hu. Ya, itu adalah makhraj huruf ha dari pangkal dada. Ataupun huruf hamzah pun dari pangkal dada pula, pangkal halqum. Setengah orang panggil huruf dada, tapi sebab apa? Dia sebenarnya bukan keluar daripada dada, tapi dia punya getar lepas tu kadang-kadang boleh boleh sampai. Tapi dia keluar dari pangkal halqum. A, I, U, Ha, I, Hu. Okey. Daripada tengah halqum ada dua lagi huruf yang keluar dari situ, iaitu huruf ain dan huruf ha. Okay, kita sebut satu-satu dulu. Huruf ain, cara nak menyebutnya kita mesti tekankan pada sebutan dia. Kalau tak tekankan, nanti kita akan tertukar dia dengan huruf hamzah. Ya, jadi kita kena sebut dia a, i, u. A, I, U. Betul. A, i, u. Betul. A, I, U. Betul. Sebab kalau tak nanti kita tak bacakan dia dengan tekankan ain dia tu a, i, u, kita mungkin akan tertukar dengan hamzah. Kejap lagi nanti kita tengok ya. Kita nak tengok sekarang pun boleh. Okey, boleh. Okey, oleh sebab kita dah cover hamzah dengan ain, kita tengok risiko tertukar kedua ni. Contoh kat mana kita boleh tertukar antara hamzah dengan ain. Jadi ini adalah risiko pertama yang saya suka nak highlight, yang kemungkinan bila kita ngaji kita tak sedar kita tertukar adalah huruf ain dan hamzah kalau kita tak bunyikan ain tu dengan menekankan bunyinya. Alim. Cuba semua baca. Alim. Alim. Betul, itu ain. Kadang-kadang orang bila dia tak tekan huruf ain tu, dia akan tertukar jadi hamzah, dia baca alim. Ini kesalahan yang common juga. Bila orang ngaji, dia tak tekankan bunyi ain, dia akan terbunyi dengan hamzah. Innallaha alimun hakim. Cuba baca. Alimun hakim. Betul, itu baru maksudnya alim, itu maksudnya tahu. Kalau kita tak tekankan ain, kita baca innallaha alimun hakim. Alim tu maksudnya pedih. Alim ni selalu banyak terdapat pada ayat azabun alim, azab yang pedih. Jadi kesalahan ngaji ni ada dua. Satu, kesalahan yang kita panggil lahan hafi, iaitu kesalahan ringan. Kesalahan ringan ni tak sampai berdosa. Contohnya kalau baca tempat dengung kita tak dengungkan, tempat panjang kita tak panjang cukup harakat, itu salah tapi salah ringan, tak berdosa. Satu lagi salah yang dipanggil lahan jali, iaitu salah berat yang berdosa, iaitu apabila sama ada kita terbaca salah baris. Saya ada student yang dia dyslexic sikit. Bila ngaji tu rajin benar tu salah baris. Ya, kalau tak tertukar makna masih tak berdosa, tapi kalau sampai tertukar makna akan jadi berdosa kita ngaji. Contohnya an'amta alaihim, nikmat yang engkau beri pada mereka, kita terbaca an'amtu alaihim, dah jadi nikmat yang aku beri pula kepada mereka. Jadi bila dah tertukar makna, yang engkau beri jadi aku beri, itu dah jadi berdosa. Ya? Jadi tu kena hati-hati. Satu, kalau tertukar baris. Kedua, kalau kita tersalah sebut jadi huruf lain sampai menukar makna macam tadi itulah. Kalau kita tak tekankan sebutan ain dan kita tertukar dia dengan hamzah, itu nanti jadi bila jadi makna lain dah berdosa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tekankan ain tu kan.
Kalau kita tak tekan jadi Rabbil Alamin. Tu dah berdosa. Ya. Itu kena hati-hati hamzah dengan ain. Satu risiko yang saya highlight hari ini. Hari ini saya akan highlight ya mana-mana risiko huruf-huruf yang sering tertukar kalau kita mengaji. Okay. Huruf seterusnya daripada halqum yang saya nak highlight adalah huruf ha. Huruf ha, masing-masing cuba sebut cara nak sebut dia. Kita sebab keluar dari tengah halqum, kita kena sebut macam orang Melayu selalu panggil dia ha pedas sebab kita kena sebut dengan pedasnya tu. Ha, hi, hu. Cuba sebut. Ha, hi, Saya macam ada dengar belum pedas. Dia risiko dia, ini dia risiko kedua. Kalau kita tak sebut ha yang ini dengan tu cukup pedasnya, dah jadi macam resepi pula. Kita akan tertukar dia menjadi ha simpul ni nanti. Macam tadi saya ada dengar orang cuba nak sebut ha tapi tak cukup pedas, dia akan jadi ha ini, ha simpul yang ni. Ha ni pentingnya kita sebut especially dalam Al-Fatihah pada perkataan Alhamdu. Jadi betul. Jadi cuba masing-masing cuba sebut lagi sekali ha, hi, hu. Lagi sekali. Ada yang belum pedas. Ha, hi. Cuba bayangkan kita makan sambal tengah makan. Bunyi macam tu kan? Ajar orang yang baru masuk grup tolong pakai Zoom. Ya. Belum cukup. Siapa nak cuba? Siapa nak volunteer? Buka video dan sebut ha, hi, hu. Tak ada. Cuba Ustazah. Ada yang dah okey? Belum Puan Nur Aisyah. Rasa pedasnya tak dekat halqum? Betul Puan Adam Harith. Puan Adam Harith. Guna dia Ustazah. Ya betul. Itu tak cukup pedas tu. Siapa tu? Puan Aisyah. Kena praktis balik lagi. Sebab kita baca Al-Fatihah, Alhamdu bila dia pedas ha tu ini yang sebenarnya. Maksudnya segala puji. Kalau kita tak cukup pedas membunyikan ha tu, kita jadi tertukar dengan ha alhamdulillah maknanya lagi dah tukar jadi makna lain, dah nanti berdosa ngaji. Baik-baik ha dengan ha. Ya. Okey, ini dua kena praktis lagi. Ada siapa lagi nak volunteer? Saya. Sekejap saya buka besar ni biar saya nampak siapa yang nak volunteer. Sebab saya share. Okey, siapa nak try tadi? Apa dia? Puan Mariam ya? Ha, hi, hu. Siapa nak cuba? Puan Azlina Alias ya? Okey, cuba lagi sekali. Boleh. Dah tu. Macam gitu. Ya Puan Aliza, cuba sebut. Saya termis. Lagi sekali. Macam tak cukup pedas. Kata apa tadi? Nak keluar macam mana? Ada macam suara anak-anak pun hatipah ke tu? Tak boleh lagi. Betul tu. Saadah. Betul sebutannya. Ha, hi, hu. Betul. Terima kasih. Hey, hu. Jadi lagi
Okey, sebab kita dah berlatih kat sini, masa ngaji nanti ingat, jangan masa praktis ni dah betul dah. Nanti bila dah campur semua dalam ayat Quran, bila kita ngaji takut terlepas juga. Kena hati-hati ya. Ha je pastikan pedas bunyi dia. Nanti di hujung kita akan praktis ngaji ramai-ramai. Yang mana perlu pedas, perlu apa semua nanti kita tengok. Okey, jadi kita dah cover 4 huruf daripada halqum. Kita dah cover 2 risiko tertukar. Apa dia? Antara hamzah dengan ain mungkin tertukar, antara ha dengan ha. Kena ingat. 2 ni pun mungkin tertukar kalau tak hati-hati. Yang ha ni mesti pedaskan, ain ni mesti tekankan. Jangan baca a. Salah satu lagi contoh pada an'amta lah. Saya ada ke tak contoh pada an'amta? Ya, sebab dia dekat-dekat sebelah-sebelah. An'amta alaihim. Satu a, mulanya hamzah an, lepas tu ain pada amta. Jadi tak kadang-kadang orang tersalah, orang baca an'amta. Salah. Sebab apa salah? Itu dua-dua ain. An'amta, dua-dua ain. Kita kena pastikan yang mula-mula tu bunyinya a. An, baru amta. An'amta. Cuba Nuris. An'amta. Betul, an'amta, betul. Okey. Itu dia 4 huruf daripada halqum yang kita dah cover. Satu kita masuk lagi huruf lain, huruf ghain daripada hujung halqum dah nak dekat ke lidah. Ini insya-Allah tak ada masalah, cuma pastikan kena ada ra dia tu lah. Ra, ghiru. Cuba masing-masing sebut. Betul, ghiru. Apa concern dengan rain ni? Ghiru. Ghiru. Tak ada rasanya. Kena sebutnya mesti kena ada rain lah kan. Ra. Kena ada ra tu. Ghiru. Ghaib contohnya ya. Okey. Kha. Kha ni masalah. Kena beri perhatian. Saya dah ingat apa saya nak highlight tadi. Rain ni adalah satu antara 8 huruf. Bila baris atas dia tak bunyi a, dia bunyi o. Ada 8 huruf. Kita cover satu-satu. Huruf yang pertama kita jumpa hari ni huruf ghain. Ghain bila baris atas bunyinya ra ya, jangan baca ra. Ghaibi. Salah. Dia kena ra. Jangan rai, roi. Seterusnya huruf kha. Huruf kha dia cara nak bunyi dia ada efek macam nak keluarkan hak sikit, ada dia. Saya exaggerate ya sebab tengah ngajar kan. Kalau betul-betul ngaji jangan sampai gitu beria sangat. Tapi kha tu dia cara nak bunyi dia memang ada nak dengar macam efek nak keluarkan hak tu. Kha. Khabir contohnya. Khabir. Ada kha dia. Kha. Jadi kita ramai-ramai baca kha, khi, khu. Nampak tak saya duduk giling? Sebab apa? Ramai yang saya belum dengar lagi efek keluar kahak tu. Betul. Aisyah betul. Betul. Puan Asina betul. Macam tu ya. Ya, betul Panur Khadijah. Jadi risiko ketiganya apa? Tadi kita dah tahu risiko pertama a dengan a, risiko kedua ha dengan ha, kena pedas. Risiko seterusnya adalah kha dengan ha, especially bila dia baris bawah dan baris depan. Kalau kita tak dengan sengaja buat extra effort nak membunyikan dia dengan betul, kita akan tertukar. Kalau kita tak kan dia, kemungkinan kita tertukar dia dengan ha simpul ni. Ataupun kalau kita terpedaskan dia, kita mungkin tertukar dia dengan ha yang pedas ni. Jadi kha ni pun kena hati-hati, kena ada kha dia. Khi.
dunya wal akhirah. Khairah. Khirah. Khayr. Apa benda my number, apa tu pasport semua tu, tak apa, biar Hajar tengokkan. Okey. Jadi kita tengok sekarang contoh. Okey, ini tadi kita dah tahu risiko hamzah dengan ain tertukar alim dengan alim, ha simpul dengan ha pedas tertukar alhamdu dengan alhamdu. Yang ini contoh yang atas ni, kalau kita bunyikan kha berbaris bawah, kita tak bunyi kha-nya tu, dia akan jadi ha simpul, nanti akhirah nanti jadinya. Bacaan yang betul macam mana? Fid dunya wal akhirah, ada kha dia, wal akhirah. Ya. Boleh? Wal akhirah. Cuba ramai-ramai praktis. Wal akhirah. Wal akhirah. Ada Dunya wa akhirah. Puan Nur Aisyah belum? Khi- Khair. Khirah. Khairah. 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 Ada Khirah. Khayr. ada siapa nak volunteer lagi? Wal akhirah. Dunya wal akhirah. Betul Puan Azrina. Macam itulah bunyi dia ya. Kena ada kha dia tu. Khairah. Wal akhirah. Betul Puan Rasidah. Betul. Ya wal akhirah. Betul Puan Saadah. Dunya wal akhirah. Betul Nuris. Okey. Itu dia ya. Wal akhirah. Belum Puan artis Siti Amrah belum? Cuba lagi sekali. Akhirah. Akhirah ya. Okay. Jadi itu hati-hati pada kha. Jadi yang ini satu lagi contoh yang bawah ni ya. Ha dengan ha sebelah-sebelah. Yang satu ha pedas, yang satu ha biasa. Macam mana? Wasyamsi wadduhaha. Betul. Satu pedas, satu biasa. Wa duhaha. Satu pedas. Ha pedas. Ha biasa. Boleh? Syamsi Duha. Ha. Puan Azrina alias itu sama bunyinya. Ha ha. Dia kena bedakan ha yang sama dengan ha. Ha. Wa duhaha. Waduha. Ha. Boleh? Ya, Puan Nur Aizam boleh cuba? Wa duhaha. Boleh. Okey. Jadi itu dia satu pedas, satu biasa. Okey. Kita tengok kotak yang kat tengah ni, ini adalah daripada surah Al-Falaq. Nanti hujung rancangan kita akan baca ramai-ramai. Risikonya ada pada a'u ni. Sebelah-sebelah. Selalu kalau kita baca isti'azah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ejaan dia kat sini ya. Mula dia hamzah berbaris atas a, ain berbaris depan u. Jadi kesalahan yang biasa orang baca a'u. A'udzubillah. Macam mana Puan Mariam? Betul. A dulu baru tekankan ain tu u. A'u. Jangan a'u, jangan a'u. Qul Betul. Qul a'u. Betul. A'u. Betul. Qul Okey. Jadi kita dah tahu hari ni antara 6 huruf yang keluar daripada halqum, ada berapa risiko yang kita cover? Satu, tertukarnya mungkin hamzah dengan ain.
Kedua, risiko kemungkinan tertukar ha dengan ha. Ketiga, risiko mungkin tertukar kha dengan ha dengan ha, especially kalau baris bawah dan depan. Macam tadi kan, khairah, kena pastikan ada kha dia. Kalau tak mungkin tertukar dengan ha simpul. Jadi kalau siapa-siapa yang menulis nota tu, tulis ya, highlight 3 risiko huruf-huruf yang mungkin tertukar kalau kita tak sebut betul-betul. Jadi kita masuk ke bahagian makhraj seterusnya. Sebelum saya masuk ke makhraj daripada lidah, ada apa-apa nak tanya? Siapa-siapa nak tanya? Tak ada ya? Okay. Apa dia Nuris, ada nak tanya? Tak ada. Okey. Belum. Sekarang kita masuk pada makhraj lidah ya. Makhraj sebelum saya masuk daripada lidah, boleh tak kita buat revision? Dua huruf daripada pangkal halkum tadi apa? Hamzah? Ha. Hamzah ha. Ain. Ha. Tengah tadi ain. Ha. Ha pedas. Ain ha. Hujung halkum dua lagi ghain. Ghain kha. Betul, ghain kha. Ingat ya, saya ada bagi gambar rajah kan dalam grup tu, boleh rujuk kat situ. Hamzah ha, ghain kha. Jadi gambar rajah tu kat mana yang mula-mula Apa dia Puan Rafidah nak tanya ya? Apa dia? Gambar rajah tu yang mula-mula tadi ke? Sebab apa saya lambat masuk kan, tak dapat nak join. Yang soft copy ada dalam grup WhatsApp bengkel tu. Okey. Kan saya tengok balik. Ada. Okey. Kita masuk sekarang pada lidah. Pada pangkal lidah, kita mulakan. Okey. Awak dia tak gerak. Tu dia dah gerak. Okay. Pangkal lidah ada dua huruf yang keluar dari pangkal hujung lidah, iaitu huruf qaf dan huruf kaf. Okey. Dia dua ni beza, dia dekat-dekat. Walaupun dua-dua dari pangkal lidah, tapi dia bukan dari satu tempat. Sebab itu ada satu hukum tajwid yang dipanggil idgham mutaqarribain. Dia makhraj, dia dekat-dekat. Inilah dia dua orang ni yang dalam hukum idgham mutaqarribain. Kalau kita tengok gambar ni, kita nampak yang lidah ya, ni lidah ya, gambar lidah. Pada huruf qaf, dia kena pada hujung sangat langit-langit ni. Kalau kata kaf ni, dia dah ke atas sikit daripada langit-langit. Ya, itu beza dia. Jadi, dia menghasilkan bunyi yang berbeza. Kalau qaf, bunyi dia macam huruf Q. Kalau kaf, bunyi dia macam huruf K. Jadi, qaf, pastikan kalau ngaji, jumpa huruf qaf, bunyinya macam Q. Qaqiqu. Lagi sekali. Ada yang betul, ada yang betul. Ada yang macam bunyi K. Puan Nur Aisyah betulkan lagi. Qaqiqu. Cuba dengar saya baca mukim ya, beza yang mana qaf, yang mana kaf. Muqim. Satu lagi mukim. Yang mana qaf? Yang dulu, yang pertama ke kedua? Yang pertama. Betul. Sebab bunyi dia macam Q ya. Betul. Kalau kaf, kita boleh sebut macam biasa, tak perlu usul kakiku. Betul. Kakiku. Tak ada masalah. Qaf ni pastikan usul berikutnya. Qaqiqu. Betul. Ini risiko keempat yang kita cover. Semuanya tertukar. Pak dia masuk kak.
tertukar sebutan huruf qaf dan kaf ya. Contoh yang paling klasik yang mungkin orang paling banyak buat salah pada surah 3 Qul itulah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apa salahnya? Sebab dia dimulakan dengan huruf qaf yang bunyinya qul. Pastikan kena dari belakang lidah qul. Setengah orang dia tak kiukan bunyi qaf tu, dia akan ikut dengan selamba, tak ada extra effort membunyikannya, dia akan keluar jadi kul. Itu dah jadi huruf kaf. Bila dah tertukar dengan huruf kaf, ini adalah satu kesalahan yang berdosa sebab dia menukar maknanya. Qul erti dia katakanlah. Daripada perkataan Arab past tense-nya qala. Kita selalu dengar hadis kan? Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Lepas tu yaqulu sedang berkata, kalau katakanlah qul. Kena macam tu. Kalau yang kaf ni pula daripada perkataan akala, telah makan. Kalau sedang makan yaqulu. Kalau jemput makan kul. Gitu. Nampak tak jauh dia punya makna tu lari tu. Daripada katakanlah jadi makanlah. Bayangkan kalau kita tak sebut betul qaf jadi kaf. Makna ayat ni akan jadi makanlah dialah Allah yang satu. Kan parah tu. Kan? Jadi kena hati-hati pada sebutan huruf Qul. 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 Wallahu ahad. Ahad. Siapa nak cuba baca qul huwallahu ahad? Habis. Qul huwallahu ahad. Boleh? Siapa lagi? Saya? Jangan. Qul huwallahu ahad. Salah dekat hu tu. Bukan ahad, hu ahad. Qul huwallahu ahad. Bukan ahad, hu ahad. Qul huwallahu ahad. Saya dengar ahad, hu ahad. Qul hu. Ya. Qul huwallahu ahad. Bukan hu yang pertama Nuris, hu yang kedua. Allahu ahad. Qul hu. Itu betul. Hu yang satu lagi. Huwallahu. Kat situ. Qul huwallahu ahad. Betul. Siapa lagi nak cuba? Saya nak test qaf dengan Nabna. Qul huwallahu ahad. Betul. Siapa lagi nak cuba? Qul huwallahu ahad. Ha tu kurang pedas. Qul huwallahu ahad. Okey, pedaskan ha ya. Jadi ada dua huruf berisiko pada Qul huwallahu ahad. Betul, cantik. Jadi Qul huwallahu ahad. Ahad. Betul. Bab qalqalah yang melantun-lantun tu kira sesi lain lah ya. Ahad tu ada lantun qalqalah. Okey. Betul. Pada ayat ni ada dua tempat yang kita kena hati-hati. Kita kan selalu baca qul huwallah dalam solat kan. Kena hati-hati. Sebab ada ayat pertama je ada dua tempat kena hati-hati. Pada qul pastikan bunyinya dari belakang lidah qul, jangan qul. Tak cool nanti. Hujung ni ada ha yang perlu dipedaskan bunyinya. Wallahu ahad. Jangan ahad. Biasa nanti jadi ha simpul. Qul huwallahu ahad. Ahad. Betul. Betul. Jadi itulah dia risiko qaf dengan kaf. Risiko keempat yang kita cover so far. Dari pangkal lidah. Jadi kita sebut lagi dua huruf dari pangkal lidah. Apa hurufnya? Qaf. 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 Betul. Qaf. Kaf. Dan kaf. Kadang. Jadi nak teruskan. Okey. Kita sekarang bergerak ke tengah lidah pula. Tadi pangkal lidah ada dua, qaf dan kaf. Sekarang kita ke tengah lidah, ada tiga huruf yang keluar daripada tengah lidah.
tapi tak banyak sangat Ya. risiko. Pertama huruf jim, cuba masing-masing sebut jim. Jim. Jimnya jadi Jim. jajiju. Ju. Betul, tak ada masalah kan nak sebut ni, insya-Allah. Jajiju. Seterusnya huruf shin. Cuba kita matikan dia dengan kita pilih huruf mim tadi. Kita matikan dengan mim baris atas. Mash. Tengah lidah kat mana? Tengah lidah kat mana bila sebut mash? Kat tengah. Bawah. Naik atas kan? Tengah lidah naik atas kan? Mash. Jadi shin ni dia punya sifat berdesir. Jadi pastikan ada desiran shin tu kalau ngaji ya. Sha, shi, shu. Satu risiko juga dengan huruf shin ni mungkin boleh dijadikan risiko kelima. Dia punya risiko bukan sebab tertukar disebabkan bunyi. Dia mungkin tertukar disebabkan bentuk. Sebab setengah orang bila dia belum kenal sangat, belum register sangat semua huruf, kadang-kadang dia tertukar disebabkan bentuk dia yang hampir sama. Shin ni kemungkinan orang tertukar dengan sin kalau dia tak perasan yang titik 3 tu sebenarnya shin, bukan dia punya sepupu yang sin tu. Dan kemungkinan juga dari segi bentuk orang akan tertukar shin ni dengan huruf sa. Sebab sa tu pun 3 titik juga. Cuma apa beza dia? Sa tu cuma ada satu lekuk je, satu mangkuk. Sedangkan shin ni ada dua. Itu bezanya lah. Dari segi bentuk lah. Dari segi bunyi tak ada risiko. Kenapa suara saya macam gemar? Okey. Huruf seterusnya huruf ya. Saya boleh jadi gemar. Okay. Ya bunyinya ya, yi, yu. Cuba semua sebut. Ya, yu. Okey, betul. Yu. InsyaAllah ya tak ada masalah. So kita risiko so far kita maintain as 4 lah ya. Shin ni saya tak masukkan lah ya. So far ada 4 risiko tertukar. Jadi 3 huruf dari tengah lidah ni insya-Allah tak ada risiko sangatlah tertukar dengan huruf-huruf lain. Okey. Kita apa salah? Kita Ustazah nak tanya boleh? Boleh. Yang tadi Ustazah cakap yang pertengahan daun lidah tadi yang 3 huruf tadi ya shim dengan jim. Yang huruf shim tu tadi Ustazah ada macam sebut desiran tu ia berkaitan dengan sifat huruf tu ke Ustazah? Betul. Dia lebih kepada sifat huruf. Jadi kalau dari segi macam tertukarnya macam risiko yang huruf-huruf lain tu ya kurang ke maksud dia macam tu ke? Taklah kata kurang, sama. Dari segi keberatan risiko tertukar tu sama. Jadi cuma ia Ustazah macam terangkan yang macam tadi tu yang macam desiran tu tadi tu macam sifat kepada shim tadi itulah ya. Betul. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. Okey, sebelum kita masuk ke tepi lidah, kita buat revision balik. Huruf dari pangkal lidah tadi ada 2 iaitu huruf Qaf dan Kaf. 3 huruf dari tengah lidah yang terangkat ke langit-langit iaitu jim, shin, ya. Betul. Okey. Ada orang yang masih ada masalah teknikal tak dapat nak ditolong. Dari tepi lidah ada satu huruf. Kenapa saya gemar? Tadi okey. Okey, satu huruf dari tepi lidah iaitu huruf dot. Huruf dot ni kalau bunyi dia dengan baris pendek. Badidu. Cuba sebut. Badidu.
Okey. Contohnya macam ni, huruf dot. Dia mahraj dia dari tepi lidah. Kalau kita tengok gambar rajah yang saya bagi dalam grup tu, bila nak menyebut huruf dot, tepi lidah kena dengan geraham atas sama ada kiri atau kanan. Itu tempat keluar huruf dot yang sebenar. Kesalahan yang mungkin berlaku, orang sebut dot daripada depan lidah. Lidah tu dia letak dekat gusi atas belah depan, orang sebut dodidu. Betul tak? Ada orang yang buat gitu lagi, sebut lagi. Sebenarnya bukan ya. Kalau kita sebut huruf dot, waladha, itu salah. Kalau kata waladha, hujung lidah kita yang keluarkan dot tu dari depan, itu adalah huruf dal. Ingat, kalau kita salah sebut bunyi, tukar huruf sampai tukar makna, berdosa. Nanti kita cover dal, kita tahu kenapa. Tapi buat masa ni, cukup untuk kita tahu dot tu patut keluar dari tepi lidah menyentuh geraham atas, bukan dari depan lidah do. Maldu. Ghairil maldu, depan lidah, salah. Maldu, tepi lidah. Betul, dari tepi lidah ya. Itu risiko, saya masukkan dia dalam risiko juga. Shin tu pun kita kira risiko lah. Jadi ini dah risiko ke-6 lah kita cover. Tertukar huruf dot dengan huruf dal. Ya. Soalan kalau huruf dot tu kan, kita lidah kita tepi lidah kita ada pada gigi geraham atas kan. Lepas tu kalau kita rasa dot tu dah betul sebutan, perlukah kita nak sengitkan mulut kita? Tak perlu. Tak wajib. Syarat dia tak semesti mulut kita sengit sampai sengit-sengit. Kalau tengah kita baru belajar, kita baru nak praktis, tak apa, sengit-sengit pun dimaafkan. Tapi kalau orang yang dah pro tu, dia keluarkan huruf dot, tak payah sengit-sengit mulut, tak payah. Do ya. Mardu dari tepi. Mardu alaihi. Kalau nak keluar walad dalin, walad, tepi lidah tu dah dekat, siap-siap dekat geraham atas, tu lepaskan. Walad do. Jangan walad depan lidah yang kat sini. Tu salah. Walad do. Jadi masing-masing cuba sebut lagi sekali huruf dot dari tepi lidah, kiri atau kanan ikut selesa kita. Do, okey, betul. Jadi itu adalah huruf dot. Tapi kadang-kadang ada orang yang masih tak register betul-betul huruf ni, dia orang masih lagi tertukar spot dengan dot, dengan to, dengan zo, tu dah kira masalah lain lah. Ada orang yang masih macam tu. Contoh pada sebutan huruf dot, pada waduhaha tu dari tepi ya. Wasyamsi waduhaha. Cuba sebut. Wasyamsi waduhaha. Puan Nur Aisyah cuba. Waduhaha. Puan Aisyah punya problem ha ni belum cukup pedas. Waduha. Wasyamsi waduhaha. Betul. Dot dari tepi lidah ya. Waduhaha. Betul. Ha. Waduhaha. Betul. Okey. So saya Waduhaha. Puan Nur Hadijah, ha yang pertama belum cukup pedas. Puan baca ha, dia kena ha. Pedas kan? Ha. Waduhaha. Betul. Aku baca.
Okey, betul. Itulah dia. Jadi kita dah huruf-huruf dari lidah kita dah habis cover dari pangkal, tengah, tepi. Pangkal, qaf dan kaf ada satu risiko tertukar. Yang qaf tu qul, jangan kul, nanti tertukar dengan kaf. Yang dari tengah jim, shin, ya yang ada risiko pada shin lah. Kadang-kadang orang tertukar dengan sin atau dengan sa. Itu dari segi bentuk lah sebenarnya, bukan dari segi. Tak Zah, saya cuba lagi. Yang mana Nur Aisyah? Ha. Oh, okey, boleh sembut. Wadu ha. Belum. Kena makan sambal lagi tu. Dia dah pedas tu akan automatik keluar ha pedasnya tu. Tak tahan pedas. Oh. Wadu ha. Okay. Dia asal kita dah buat yang terbaik, insya-Allah Allah tapi kita kena. Terima kasih Ustazah. Insya-Allah. Okey, dari tepi lidah tadi satu huruf dad ya. Da, di, du. Apa dia punya risiko salahnya? Tertukar dengan huruf dal. Kalau kita sebut daripada depan ya. Da, di, du salah. Kenapa macam ada masalah lagi ya? Tak apa. Do, di, du jangan dari depan lidah ya, salah. Dia kena dari tepi lidah. Jadi kita nak masuk ke hujung lidah sekarang. Ada apa-apa nak bertanya? Kita tadi ada yang bertanya sambil kita jalan tu, tak apa ya, boleh. Jadi kita dah cover berapa risiko tadi? 4, 5, 6 risiko dah kita cover, mungkin tertukar. Betul. Jadi sekarang kita masuk pada hujung lidah. Hujung lidah ada 3 huruf yang keluar bila hujung lidah ke langit-langit atas. Belakang gusi ya, masih pada langit-langit lagi. Jangan ke depan sangat, masih belakang. Cuba matikan dia dengan ma baris atas. Kat mana hujung lidah tu bila sebut man tu? Ke atas. Betul, dekat langit-langit atas ya. Jadi nun insya-Allah tak ada masalah dari segi sebutan. Masing-masing cuba sebut naninu. Tak ada masalah. So, saya tak nak spend banyak masa kat situ. Lam pun insya-Allah tak ada masalah. Lalilu. Tak tertukarlah insya-Allah dengan Lalilu. Ra, cuba masing-masing sebut. Okey. Dia kesalahan tertukar huruf lain tu insya-Allah tak ada, tapi ra ni memang banyak orang baca salah. Sebab apa? Orang cenderung nak baca ra baris atas tu jadi ra. Ini sangat biasa. Ya. Ra ada kan tadi saya sebut 8 huruf, kalau baris atas dia tak bunyi a, dia bunyi o, betul? Jadi kita dah cover satu iaitu huruf ghin, betul. Ghin jadi ra. Ini huruf kedua yang kita jumpa. Bila baris atas dia tak sebut, dia tak bunyi ra, dia bunyi ra. Ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram. Kadang-kadang orang bila ngaji dia tak perasan. Bila tiba dekat ra bagi atas tu sedap je dibaca dengan lajunya ra bunyinya. Sebenarnya Masjidil Haram. betul. Jadi itu dia, saya tak masukkan dalam risiko lah yang bab tu ya. Jadi ada berapa tadi kita 6 maintain 6. Okay. Dari kita ke seterusnya, makhraj seterusnya, dari hujung lidah kena pada gusi atas. Tadi langit-langit nun lam ra tadi. Ni ke depan sikit pada gusi atas. Kalau tengok gambar rajah yang saya bagi tu boleh nampak lagi clear depan gusi atas. Ada 3 lagi huruf ta, huruf dal, huruf o. Jadi
Ta yang kita boleh sebut selamba. Kita boleh sebut dengan biasa, tak perlu extra effort nak sebut. Tatitu. Betul Puan Mariam. Tatitu. Tak ada masalah. Tatitu. Dal ni masalah. Meh nak cerita. Dal ni kalau mengikut lahjah Arab ataupun sebutan slang Arab, dia tak disebut seperti orang Melayu sebut huruf D. Dia sebenarnya taklah equal to D. Kalau D tu dadidu kita sebut tak? Dia macam kena sebut macam orang Pelat sebab mahraj dia hujung lidah dengan gusi. Dia jadi dadidu. Dengar Pelat saya. Dadidu. Betul. Dadidu. Dadidu. Ada yang dengar dal Melayu lagi tu. Dadidu. Betul. Dadidu. Satu ayat nak praktis dia, kita boleh praktis sebut budak-budak duduk. Kelakar kan? Budak-budak duduk. Betul. Tepi rambut. Jadi Duduk. itulah dia timbul tadi risiko tertukar dot dengan dal sebab inilah. Sebab dal tu bila bagi depan, bila kita sebut dengan Pelat, du kan? Nak budu. Jadi baca Fatihah kalau sampai nak budu tu, ni dia Encik Saharudin akhirnya dapat masuk. Dia pong-pong pimpong dalam grup tadi dia tak dapat masuk. Akhirnya dia dapat masuk. Okey. Na'budu, baca Fatihah ya. Iyyaka na'budu, du. Kita tak sebut budu macam orang Melayu. Iyyaka na'budu. Boleh du. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Betul. Iyyaka na'budu. Budu, betul. Budu. Jangan budu ya, budu. Jadi kalau kita sebut ghairil maghdu, itu huruf dot ke huruf dal jadinya kalau dari depan? Dal lah kan? Maghdu. Sebab dal tadi kita tahu dadidu. Jadi kalau kita baca ghairil maghdu, dari depan itu kita dah tukar dot kepada huruf dal. Itu risikonya. Yang keberapa dah tu? 7. Betul. Risiko ketujuh, kalau kita tertukar dal dengan dot, kalau kita sebut dot tu dari hujung lidah. Sebab mahraj dot adalah dari tepi. Seterusnya huruf to. Huruf to ni pun ada risiko ke 8. Betul? Ya, betul. Risiko ke 8. To ni pertamanya dari segi bunyi disebabkan sifat huruf dia bersifat isti'la. Isti'la tu maksudnya pangkal lidah kena terangkat nak membunyikannya. Dan dia bersifat itba'. Sifat huruf tu ada 8 ni, ada yang berlawanan, ada yang sifat tunggal. Dan dia bersifat itba', maksudnya hujung lidah yang depan tu kena cover semua depan mulut. Menjadikan sebutan to tu tebal. Dia jadi macam to, ti, tu. Betul. Ramai yang betul dah. Betul. Lagi sekali Puan Aisyah. To, ti, tu. Kurang tebal. Kalau kita tak tebal, to, ti, tu. Ada rasa tak effort yang kita buat nak menebalkannya tu? Kalau kita tak sebut tebal, kita akan tertukar dia dengan kawan dia ni, ta. Betul Puan Aisyah. Betul. Itu bahayanya to ni, risiko ke-8 kalau kita tak sebut tebal, kita akan tertukar dia dengan ta. Jadi itu dia yang ke-8, baik-baik. Dal jangan tertukar dengan dot, to jangan tertukar dengan ta. Ada contoh tak? Cuba kita tengok. Dal dengan do. Ini dia contohnya. Contohnya dalam wadduha, surah ad-duha,
yu'ti, tengok yang saya bulatkan merah ni, squarekan dia. Ti ni kita tak boleh baca dengan selamba wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu maksudnya kita dah tukar ta tu kepada huruf ta. Barang. Kita tebalkan dia yu'ti. Betul. Betul Luris. Saya lah. Wala saufa yu'ti. Puan Azlina alias belum cukup tebal. Yu'ti. Walau yu'ti. Wala saufa yu'ti. Betul. 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 Betul Nuris, betul, tebal macam tu cara dia. Jadi ingat ya, kalau kita tak tebalkan ti tu, kita baca wayu ti, itu nanti dah jadi ta. Tapi saya tak tahulah makna dia. Jadi saya tak pasti dia boleh menentukan makna ke tidak. Berbanding dengan kalau kita baca ta yang ini ta selamba je kita boleh sebut, tak payah extra effort Alam yajidka yati, di hujung lidah pada gusi atas. Yatiman fa'awa. Yang ini wala saufa yu'ti. Ingat beza dia tak? Nipis. Betul. Satu nipis, satu tebal. Yang bawah ni pun ta biasa ya. Jadinya wa amma bi ni'mati rabbika selamba je biasa. Yang ta ni. Tu pun sama ya. Kalau kita baris depan pun sama. Kalau kita tak tebalkan nanti kita tertukar dengan huruf ta yang berbaris depan ya. Dia kata tu. Tak boleh tu biasa. Tu. Okey. Betul. Jadi sebelum kita masuk ke huruf makhraj seterusnya, kita buat revision balik untuk lidah. Dari pangkal lidah dua huruf yang keluar qaf dan kaf ada risiko tertukar dua tu. Kul dengan kul, ingat. Tengah lidah jim shin ya insya-Allah tak ada masalah, tak ada risiko. Cuma shin tu kadang-kadang orang tertukar dengan sa disebabkan bentuknya yang 3 titik. Tepi lidah kita ada dhadidu, ada risiko tertukar dengan dal kalau kita sebut dia menggunakan hujung lidah dan bukan dari tepi. Hujung lidah dengan langit-langit nun lam ra insya-Allah tak ada masalah, kecuali kalau ra baris atas tu kita tak baca ra, kita baca ra salah. Tapi itu tak sampai berdosa lah, tak sampai tertukar makna insya-Allah. Hujung lidah dengan gusi atas ta dal ta ada risiko tadi. Apa dia risiko antara 3 huruf tu? Dal mungkin dengan dot. Ta dengan do. Kalau tak dengan ta. Betul, mungkin akan tertukar dengan ta. Betul. Dan seterusnya kita tengok kalau hujung lidah dekat gusi bawah, maksudnya kalau kita biasa macam ni lah, kita tak gerakkan lidah, memang kat gusi bawah lah dia kan. 3 huruf zai, sin dan Zai, sin, sod. Jadi cuba kita sebut zai dulu. Zazizu. 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 Zai tak ada risiko. Tak ada risiko. Zai macam kita sebut biasalah ZAI ya. Zazizu. Ya, boleh equate dia dengan Z, Zai ni. Sin. Tak ada masalah nak sebut. Sisu tak ada masalah insya-Allah. Sisu. Sod ni bermasalah. Risiko seterusnya yang ke-9 ya kita. Sod. Sisu. Ni dia istilah bersifat itbaq macam to tadi, kita kena sebut dia tebal, tak cukup tebal tertukar dengan kawan sebelah ni sin nanti. Jadi kalau baca especially baris bawah dengan depan tu kena si
Lidah jangan keluar ya. Sui, su. Betul. Kalau tak cukup depan nanti kita tukar dengan sin. Jadi itu risiko ke-9. Saya tengok ada contoh sod. Kat sini. Contoh sod kat sini. La yubasirun. Kena tebalkan bunyi si tu. Kalau tak, kalau baca yubasirun. Si ya. La yubasirun. Tebalkan. Si. Ya, kalau Siti Amrah cukup tebal. Okey. Itu dia risiko ke-9 ya. Siratal ladzi. Betul, pada siratal ladzi. Kena pastikan sebutan itu kena tebal siratal ladzi. Jangan baca biasa je. Betul, Puan Azina alias betul. Si ya, jangan siro. Jangan siro. Siratal ladzi. Betul. Okey. Ready untuk ke mahraj seterusnya? Ready. Okey. Lidah seterusnya, bila lidah kena keluar antara dua gigi untuk menyebutnya adalah 3 lagi huruf, iaitu pertama huruf sa. Jadi itu masing-masing sa, si, su. Lagi sekali. Betul. Lidah kena keluar ya. Jadi apa risikonya? Risiko ke-10, kalau sa ni kita tak keluar lidah menyebutnya, kita tertukar dengan huruf sin yang berbaris atas. Nanti jadi sin nanti sa. Dia kena sebut sa. Masa. Contoh ni dia contoh sa. Tengok dekat kotak yang paling atas tu ada 2 sa. Jadi baca je Masaluhum kamasalil ladzi. Masa ya, betul. Masaluhum kamasalil. Saya exaggerate ni sebab nak tunjuk contoh ya. Dan kalau ngaji betul tak payahlah beria keluar lidah tu. Masaluhum kamasalil ladzi. Betul. Betul. Sa lidah kena keluar 1, risiko ke-10 mungkin tertukar dengan sin kalau tak cukup kalau lidah tak keluar. Zal pun sama, zazizu. Betul. Jadi kalau dia tak keluar lidah, kita baca dia tak keluar lidah, dia tertukar dengan huruf apa? Zai. Betul, zai. Kalau tak keluar lidah dia akan jadi zai. Siratal ladzina betul. Zi ya, jangan jadi siratal ladzi. Kalau lidah tak keluar dah jadi zai. Ladzi tu yang ya, orang yang. Jalan yang. Zi tu yang. Jadi itu risiko ke-11 dah. Zal kalau kita tak keluar lidah. Dan risiko pula. Huruf seterusnya daripada lidah yang keluar antara 2 gigi adalah huruf Zo. Kena keluar lidah. Zizu. Lagi sekali. Zu. Betul. Jadi ada orang nak keluar okey sama. Okey. Jadi kena ya, sadaqallahul azim. Azim. Betul.
Zim macam tu ya. Kalau tak keluar nanti jadi tertukar dengan zal juga. Jadi ini risiko ke-12 ya. Zim. Ghazizu. Okey, itu risiko ke-12. Risiko ke-13 yang boleh tertukar kalau kita tak keluar lidah, kita tertukar dia dengan zai, za ni. Kalau dah keluar lidah tapi kita tak tebalkan dia, dia akan tertukar dengan zal pula. Sebab zal tadi kita dah praktis kan, zazizu. Za ni pula kalau baris bawah dengan depan, dia ada sifat huruf dia yang tadi tu, yang istilah, yang itbaq apa semua tu kena sebut dengan tebal. Sebab tu kita sebut azim. Kita tak sebut azim. Lidah keluar juga tapi dia tak tebal. Jadi zal pula. Azim. Azim. Bukan azim. Itu beza. Beza Tengok beza saya sebut azim antara zal dengan za. Kalau zal azim, lidah keluar juga tapi tak tebal. Azim. Kalau za, lidah keluar dan tebal sifat. Azim. Azim. Risiko yang ke-13. Azim. Azim. Betul. Tiba-tiba Pondasi dah masuk. Azim. Okey. Jadi kotak pertama tadi kita dah berlatih huruf yang kena keluar lidah, sa dengan zal kan. Masaluhum kamathalil lazis. Lazis semua keluar lidah pada zal pada sa ni. Masaluhum kama Lazis betul Alina. Kamathalil ladzi. Betul Puan Azlina. Okey. Kotak kedua pada za ni pastikan tebal fi zulumatil la yubsirun. Ada dua huruf kena hati-hati. Za dengan sad. Fi dhulumatil la yubsirun. Betul. Satu za kena keluar lidah, si ni kena bunyi dengan tebal ya, sirun. Okay. Ini pun sama zuluma. Kena keluar lidah kat sini. Zulumat. Betul. Contoh yang ini pun sama pada zal tu. Fi keluar lidah pada zal. Azanihim. Betul. Ta ni pada kotak seterusnya fokus pada ta oleh sebab dia baris depan kita kena tebalkan bunyi dia sebab sifat dia tadi tu istilah itbaq semua tu muhaitum. Ada dua ya, kena hati-hati ha dekat sini. Pedas. Ha kena pedas, ta kena tebal. Wallahu muhait, pedaskan, tum tebalkan, jangan tum biasa nanti jadi ta. Muhitum bil betul. Muhitum bil kafirin. Okey. Yang ini yang kotak paling bawah ni fokus pada huruf zal lah ya. Laza. Lazahaba. Okey. Jadi ini dia summary huruf-huruf yang keluar dari lidah daripada pangkal tadi, risiko keempat ke kelima gitu ya. 4 tak silap saya. Qaf dengan kaf. Qatiqu, kakiku, qul huwallah, jangan kul yang biasa je kul huwallah, tertukarnya. Kedua, dari tengah lidah mungkin ada masalah dengan shin, kalau orang tu tak register betul-betul huruf dia akan tertukar dengan sa sebab titiknya sama 3. Itu bukan dari segi sebutan. Dot mungkin tertukar dengan
Dal. Dal. Kalau dia tak keluar dari tepi lidah, kalau dia keluar dari depan du, di, mardu, contohnya depan lidah yang keluar, tu dah jadi salah, yang berdosa sebab tertukar huruf sampai menukar makna. Hujung lidah dengan langit-langit, nun lam ra insya-Allah tak ada masalah kecuali kalau ra tu dibaca baris atas dengan bunyi ra. Tapi itu pun bukan kesalahan berat ya. Ta dal ta ada masalah tertukar ta dengan ta kalau kita tak tebalkan bunyi dia. Dal mungkin tertukar dengan dot, tapi kebanyakannya dot yang tertukar dengan dal. Dal insya-Allah okey. Apa lagi tadi? Ta kalau baris atas pastikan bunyinya ta. Ini huruf ketiga antara 8 yang saya sebut tadi. Bila baris atas bunyinya o, dia tak bunyi a. Jadi ini ta. Seterusnya dari lidah keluar antara gigi, za, zal, za, pastikan lidah kena keluar menyebutnya. Risikonya apa? Sa mungkin tertukar dengan sin, zal mungkin tertukar dengan zai, za mungkin tertukar dengan zai kalau lidah tak keluar. Kalau lidah keluar dan tak tebal, dia akan tertukar dengan zal. Dan yang akhir sekali untuk lidah, zai, sin, sod. Ya, sod ni pun baris atas kena bunyi so ya, jangan bunyi sa nanti tertukar dengan sin. Dia mungkin berisiko tertukar dengan sin juga kalau baris bawah baris depan kita tak tebalkan. Dia kena siratal lazi. Tak boleh si biasa siratal lazi. Kalau kita sebut selamba kita tak usaha lebih, itu sin bukan sod. Dia kena sod tu kita kena usaha lebih sikit. Soi. Boleh ya semua? Okey, huruf-huruf lidah. Alright. Kita masuk sekarang dari bibir. Dari bibir insya-Allah tak ada yang banyak risiko. Bila bibir muncung waw ya. Wawiwu. W lah waw ni. Wawiwu. Betul. Wawiwu. Tak ada masalah insya-Allah. Fa, mahraj fa ni dia di bibir tapi gigi atas dengan bibir bawah macam rabbit tu. Dia ada bersifat, dia ada angin sikit, hamas dipanggil. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Betul. Jangan kena ada angin tu ya, jangan anginnya tak ada jadi fa, fi, fu, tu salah. Fa, fi, fu. Betul, fa, fi, fu. Dan dua lagi huruf yang keluar dari bibir yang rapat iaitu mim dan ba. Mim tak ada masalah, ma, mimu. Ba pun tak ada masalah, babi. Betul, insya-Allah okey. Dan seterusnya dari rongga hidung, kita ada dua nun dengan mim. Dia dah sebenarnya ada mahraj dia sendiri, tapi bila kita baca dengan dengung, iaitu bila nun sabdu, mim sabdu tu, bila dia dengung dia akan keluar dari hidung ya. Innamal tu akan keluar dari hidung dengung dia ya. Innamal. Nun dengan mim ni bila dia bersabdu, bila ngaji kita kena dengungkan dia. Dia dipanggil hukum wajibul gunnah, wajib dengung ya. Jadi kena dengung dia. Okey. Kita dah habis cover semua huruf-huruf dan tempat keluarnya. Kita akan pergi pula pada latihan amali, iaitu latihan kita pertama kita akan tengok video sebutan dan kita akan baca sama-sama berlatih sebut setiap huruf. Jadi sebelum tu saya nak sharekan, kita ada buat promosi setiap kali bila kita buat bengkel mahraj huruf. Untuk siapa-siapa yang nak join 3 orang ke atas ya, kita ada diskaun. Yuran selalunya 100 sebulan. Kalau join ramai-ramai kita jadi 80 sebulan. Boleh pakai apa panggil ni? Kupon ni.
Kedua, kita ada percuma pendaftaran untuk yang datang join hari ini. Kalau nak daftar masuk kelas asas boleh, tajwid boleh, talaki boleh. Talaki tu maksudnya nak suruh orang cek kita baca, ya. Tak, talaki khas pun boleh kita baca, ustaz atau ustazah akan cek. Itu namanya talaki khas pun boleh. Kalau join hari ini pendaftaran percuma, jimat RM50. Dan ada satu lagi jimat RM100 kalau bayar terus 3 bulan, ya. Sebab asas tu kursusnya 3 bulan. Dia 300 lah patutnya 3 bulan, ya. Jadi bayarnya jadi 200 lah kot. Dan sebab jimat 100. Itu promo-promo yang kita ada. Jadi siapa-siapa hari ni yang nak meneruskan, nak belajar asas balik pun boleh, nak sambung tajwid pun boleh, belajar dengung, tanda-tanda dengung, ifak, idgham, belajar tanda-tanda panjang yang mana 2, 4, 6 harakat, macam mana nak kenal tanda, boleh masuk tajwid, boleh pakai kupon ni, ada diskaun hari ni. Dan yang nak ngaji, nak suruh ustaz cek dalam kelas talaki khas pun boleh, ya. Okay, kita teruskan. Yang nak masuk tu boleh hubungi kami lah, cakap dekat grup pun boleh. Okay. Kita ni kecil sangat ni. Nampak tak? Nampak. Oh, sebelum saya masuk video ni, apa kata kita buka semua video, kita ambil gambar ke ramai? Lepas ni kita masuk video berlatih sebutan setiap huruf, dah terlanjur nampak ni. Sebelum tu saya rasa saya nak berhentikan rekod lah. Mana rekod?